Selamat datang dalam siri baru Haze Pergi Jepun, dan Haze akan bawa korang jalan-jalan banyak tempat sambil mengajar korang dalam keadaan yang santai-santai sambil buat lawak-lawak bodoh. Cintailah manapun, hendak berhias punlah Cina. Kita akan pergi tempat-tempat yang menginsafkan macam pusat pendidikan tsunami dan tengok betapa kerapnya Jepun ni kena gempa dan tsunami. Tiba aku rasa risau datang sini. Padahal baru sampai tadi. Selain tu, of course lah, Hezman Jose dah makan-makan berpisah tiada. Aku punya mulut ada ulcer Macam tu masuk dah ulcer tu. Tahniah aku ucapkan. Dah banyak lagi lah. Ikuti perjalanan Haze berjalan-jalan dekat Jepun ni sambil belajar sedikit tentang budaya orang lain dalam siri Haze Pergi Jepun. Kabut kan. Kita kalau kat airport dia kena macam nampak busy je tu. Nampak kabut, kita nampak macam jet setter. Okey lah, sekarang ni kita nak naik flight. Nak pergi mana? Nak pergi Jepun. Kita turun kat Osaka dulu. Nanti korang tengoklah perjalanan Haze pergi Osaka, Kyoto, Tokyo kat Jepun ni. Memang confirm best punya aktiviti. Dah lah, aku nak gerak dulu. Bye. Kali ni Haze bawa korang jalan-jalan pergi Jepun pula. Kita teruka sama-sama Jepun ni di musim luruh, dari warisan budaya yang kaya, landscape alam semula jadi yang menakjubkan, sampailah teknologi terkini dan juga inovasi yang ada dekat sini. Setiap wilayah yang berbeza dekat negara ni menawarkan pengalaman yang unik, dari jalan-jalan sibuk dekat Tokyo hinggalah kecantikan tenang di kuil-kuil Kyoto, lereng-lereng bersalji Hokkaido hinggalah pantai-pantai subtropika Okinawa. Dunia kulineri Jepun juga menawarkan daya tarikan utama dengan sushi, ramen dan juga makanan lain yang terkenal di seluruh dunia, serta semakin banyak pilihan mesra halal dan juga vegetarian untuk penuhi semua keperluan kita orang Malaysia. Halo. Sekarang ni kita dah selepas 6 jam 30 minit di atas plane. Kita punya pinggang pun dah macam meringkut-ringkut je tu. Kita dah sampai dekat Kansai Airport untuk tengok ada apa sebenarnya dekat Kansai Airport ni. Walaupun kita dah sampai, baru je menampak dekat sini pun ada benda-benda yang menarik dekat sini untuk kita tengok. Jomlah kita investigate apa yang best kat Kansai Airport ni. Lapangan terbang antarabangsa Kansai ataupun KIX menyediakan kemudahan yang mesra Muslim, termasuk ruang solat yang direka khusus untuk memenuhi keperluan penumpang Muslim. Ini dia, kita nak pergi tengok dia punya prayer room. Dia punya prayer room dia akan bercampur-campur tau antara semua agama dekat satu tempat. So jom kita tengok apa benda dia orang punya prayer room tu. Terdapat 3 bilik solat, iaitu setiap bilik solat ini dipisahkan mengikut jantina dan dilengkapi dengan tempat wuduk. Kita tengah berada dekat men's prayer room sekarang ni. Orang Jepun ni pandai, dia tahu kiblat tu apa. So sejadah tu dia terus memandang ke arah kiblat. Aku memang suka pergi mana-mana airport, aku suka tengok negara tu punya surau macam mana. Korang jangan terkejut pula datang kat sini kan, tiba-tiba kau tengah semayang, lepas tu kat sebelah tu ada macam contohnya Yahudi kan, kat sebelah. Kau jangan terkejut, dia boleh jadi sebab dia bercampur kan. Selain itu, KIX juga menawarkan pilihan makanan halal. Walaupun terdapat 2 restoran yang menjanjikan item makanan halal, mereka tidak bebas alkohol sepenuhnya, tetapi telah disahkan oleh agensi konsultasi dan juga latihan halal Malaysia. Selain itu, terdapat 15 restoran lain di lapangan terbang yang tidak menyajikan daging babi dan juga alkohol, namun tidak sepenuhnya mesra halal. Dengan adanya kemudahan ni, KIX berusaha untuk memastikan pengalaman yang selesa dan memudahkan bagi penumpang Muslim yang melalui atau mengunjungi Jepun melalui lapangan terbang ni, menunjukkan komitmen diorang ni dalam menyediakan perkhidmatan yang inklusif dan juga mesra kepada pelbagai latar belakang budaya dan juga agama. Okey, lepas ni kita akan naik ferry. Train. Kita akan naik train daripada sini nak pergi ke kita akan pergi kepada Chin Imamia. Chin Imamia. Aku tak tahulah Chin Imamia tu apa. Oh ya, lupa nak kenalkan kepada korang Haze punya travel guide ni. Ini nama dia Anwar Sensei. Anwar Sensei ni dia buka pusat latihan bahasa Jepun untuk orang-orang Malaysia yang nak bekerja di Jepun dan juga pelajar-pelajar yang bakal belajar dekat Jepun. So diorang ni alang-palang bukalah juga travel agency yang bernama Pergi Jepun. Nak pergi dengan diorang ni amatlah mudah sebab diorang ni orang Malaysia dan Islam serta boleh bercakap bahasa Jepun dengan fasih. Jadi Haze suka pergi dengan diorang ni sebab senang. Diorang dah serba-serbi tahu pasal ceruk-ceruk makanan halal, lepas tu tahu jalan, lepas tu boleh komunikasi dengan mudah dengan orang tempatan kalau apa-apa berlaku. Sebab Jepun babe, diorang tak boleh cakap English. Kalau tidak susah nanti. So kalau korang nak datang ziarah Jepun, Haze sarankan pergi dengan tim Pergi Jepun ni. Sebab apa? Apa-apa hal memudahkan cara. Lagipun diorang ajar juga basic bahasa Jepun dan buku komunikasi bahasa Jepun sebelum kita sampai dekat sini. Dulu ya Haze pernah datang sini dengan kawan-kawan. Kita orang naik train lah. Tapi kita orang main henyak je tau. Bodohnya kita orang ni waktu tu, kita orang macam masukkan je duit dalam mesin tu. Sebenarnya mahal sikit lah. Bukan mahal sikit, mahal banyak. Kita naik Nankai Railway ke Rapid ni. Rapid, R-A-P-I-T, Rapid. Lepas tu, train dekat sini, korang tak boleh nak macam-macam. Tak boleh nak angkat phone. Kau punya ringtone tu jangan nak berbunyi. Aku punya bodoh satu lagi, aku nampak gerabak warna pink. Aku feeling lah masuk. Perempuan semua dalam tu, dia pandang aku. Kau
jantan ke hunsa? Kau pilih. Rupanya gerabak tu untuk perempuan saja. Kereta api Rapid ni adalah perkhidmatan ekspres terhad yang dioperasikan oleh Nankai Electric Railway direka untuk menghubungkan lapangan terbang antarabangsa Kansai secara terus ke stesen Namba di pusat Osaka. Dikenali dengan reka bentuknya yang menarik dan juga futuristik, kereta api ini menawarkan pilihan pengangkutan yang selesa dan cekap untuk para pelancong. Ia menampilkan dua kelas perkhidmatan, tempat duduk biasa dan juga super seats yang menyediakan keselesaan tambahan. Ni maskot. Rapid tu maskot Okeylah. Power Rangers biru. Rapid ni terkenal dengan ketepatan waktu, kelajuan dan juga keselsaannya yang ditawarkan, menjadikan pilihan disukai untuk mengakses Osaka dari lapangan terbang. Keluar daripada lift, kita akan terus nampak macam kat bawah atas lantai ni dia akan bagi tahu okey, rapid boarding location ke kanan. Marilah kita ke kanan. Lepas tu kat tiket kita ni ada macam nombor gerabak. Nasib baiklah ada orang boleh faham bahasa Jepun, kawan aku tu. Dia tulis nombor gerabak nombor 1. Okey, jom kita pergi gerabak nombor 1. Selain tu, sistem kereta api Jepun ni terkenal bukan saja sebab cekap, tapi juga sebab boleh pergi ke mana-mana saja boleh naik train kerana kawasan liputan yang sangat meluas. Kalau nak pergi dari negeri ke negeri pula, kalau nak cekap dah pantas, boleh naik Shinkansen atau High Speed Train dengan kelajuan 320 km sejam. Rangkaian Shinkansen ni merangkumi trek kereta api sepanjang 30,625 km dan juga diselia oleh Japan Railways Group ataupun JR. Selain dari daerah ke daerah, train dekat Jepun ni terkenal dengan kecekapan dan juga sentiasa menepati waktu. Malah banyak gila train-train yang ada untuk pusing-pusing dalam bandar juga. Jadi kalau datang Jepun ni memang naik train saja dah cukup dan tak perlu pun naik kereta. Okey, so kita punya plan sekarang ni adalah sebenarnya untuk pergi kita punya penginapan terus. Company pergi Jepun ni, dia boleh cater kepada apa yang kita nak. Macam Haze cater kepada macam nak guna, kalau boleh the full Japanese experience. Ya Allah, sumpah weh, kita kat celah-celah rumah orang, kat taman perumahan apa semua tau. Ni memang the full Japanese experience. Dia ibaratnya kalau Mak Saleh datang negara kita atau orang Jepun datang negara kita kan. Lepas tu dia nak full Malaysian experience. I want to visit Malaysia, I want to do tourism in Malaysia. Kau hantar dia pergi Kajang duduk kat Shah Alam. Boleh? Nah ni. Ni lah dia kita pergi rumah. Pendekatan negara Jepun terhadap perumahan dan juga perancangan bandar menunjukkan gabungan unik nilai-nilai tradisional, kecekapan moden dan juga penyelesaian inovatif untuk menampung populasi padat orang-orang Jepun terutamanya di kawasan bandar. Sistem perumahan negara Jepun ni membawa kepada tahap hampir sifat orang gelandangan dan tahap kepuasan yang tinggi terhadap perumahan di kalangan warga Jepun. Jepun terkenal dengan kejayaannya dalam menguruskan perumahan yang inklusif dan boleh diakses dalam kawasan-kawasan yang menyediakan semua keperluan bagi individu ataupun keluarga untuk berkembang. Okay, kita dah sampai dekat kita punya Airbnb. Tengok apa rupa rumah orang Jepun. Assalamualaikum. Oh, lampu dia auto je. Lah kagum. Lah kagum. Lepas tu masuk, tengok ada apa. Gitu. Cantik rumah ni. So, kalau rumah typical Japanese house, kawasan ni yang Haze tengah berdiri sekarang ni, nama dia LDK, Living, Dining and Kitchen. So, dekat situlah living room dia, kat situlah dining room dia, kat situlah kitchen dia. So, contohnya kalau orang tu mau motong bawang, kat sinilah makan sama-sama, kat sinilah living room pun kat sinilah. So, kau nampak dia macam bergabung macam ni. Perumahan dan juga tempat kediaman bandar Jepun adalah unik dalam penggunaan ruang yang cekap dan juga integrasi ke dalam struktur bandar. Perumahan dekat bandar moden ni sering melibatkan ruang rumah yang padat seperti rumah mikro dan apartmen berteknologi tinggi yang direka untuk memaksimumkan fungsi ruang dalam rumah. Ini bukan sahaja kerana harga hartanah bandar telah menjadi mahal, tapi juga perubahan keadaan ekonomi dan juga pilihan gaya hidup orang Jepun. Kalau korang pilih untuk duduk di hotel pula, kawasan bandar Jepun ada juga ryokan tradisional hingga hotel-hotel kapsul moden dan juga pencakar langit mewah memenuhi keperluan pelancong yang pelbagai. Hotel kapsul contohnya mencerminkan pendekatan inovatif orang Jepun dalam memaksimumkan ruang dan menyediakan pilihan penginapan yang berpatutan di bandar-bandar yang padat penduduk. Secara keseluruhan, perumahan dan perancangan bandar Jepun berjaya menguruskan ketepatan bandar, memastikan perumahan mampu milik dan mengekalkan standard kehidupan yang tinggi. Lepas tu, kita keluar, pergi, apa nama tempat tu, yang dia macam tempat tsunami dan juga gempa bumi. Yes. Harapnya ada simulasi lah. A few moments later. Okey, sekarang ni kita dah keluar daripada kawasan rumah. Nak berjalan, nak cari makanan jap. So, ini jalan ni adalah typical yang ada dekat sini. Typical Japanese punya residential area. Aku pernah cakap statement ni sebelum ni. Osaka ni macam Kajang.
Kan? Sebelum aku datang sini, aku praktis makan makanan Jepun. Biasakan diri dengan rasa dia apa semua kan. Pergilah makan dekat Rekuzen lah, berbenda lah. Tapi ini memang gila babs weh rasa dia. Kan? Rasa dia memang baru sentuh sikit kat mulut macam wow. Aku tak over tau. Memang betul. Walaupun dah lembik kena air, udang dia besar. Berapa harga dia ni? 600 yen. Berapa? 600 yen lebih kurang sekarang RM18. Lebih paling murah murah Malaysia. RM80 lah. Gitu. Sedap. Wow. Di sakurambo lah. Dia basically is a mochi lah. Dia letak mochi dengan kacang tanah. Makan. Masalahnya tak sampai-sampai lagi pusat tsunami tu. Sudahnya, pusat gempa bumi tu kita. Aku pergi mulut ada ulcer Macam tu masuk dah ulcer tu. Tahniah aku ucapkan. Sedap. Sedapnya. Lah rasa fresh. Sebenarnya kita dah lewat dah nak pergi pusat tsunami dan gempa bumi di Jepun. InsyaAllah sempat kot. Sebab kita orang ternampak makanan menarik pula tepi jalan ni. Di sepanjang-panjang jalan dekat kawasan perumahan Jepun ni akan ada banyak jual makanan street food. Salah satu yang kita orang terserempak adalah kuih mochi. Mochi adalah sejenis kek beras tradisional Jepun yang dibuat daripada beras pulut yang dihancurkan menjadi paste dan dibentuk menjadi bentuk-bentuk yang tertentu. Proses ini melibatkan merendam beras semalaman, mengukus dan kemudian memukulnya dengan alu kayu dalam sebuah lesung sehingga ia menjadi lembut dan elastik. Campuran ini kemudian dibentuk menjadi pelbagai jenis reka bentuk, seringkali diisi dengan paste kacang manis atau bahan-bahan yang lain. Mochi biasanya dimakan semasa Tahun Baru Jepun dan juga sambutan lain, melambangkan keberuntungan dan juga kesihatan yang baik. Rice cake dia pun manis, berlemak. Aku at least describe makanan tu macam ni. Kalau TikToker kan, sedap secukup rasa. Wah, lu tu je kau mampu. Ya, aku punya description detail tau. Sedap tu. Sedap kan? Sedap secukup rasa kan? Sedap cukup rasa. Ini sedap, memang sedap lah. Ini sedap. Ni kan kita dah habis makan benda lah ni. Lepas tu, alah aku lupa lah Jepun ni tak banyak tong sampah. Dia ada sebab tau kenapa dekat sini susah cari tong sampah. Yes. Kerajaan dah remove sebab ada terrorist attack. Dia letak bom dalam tong sampah. So sudahnya satu negara susah cari tong sampah. Itulah yang aku dengar dan baca. Marilah. Cabarannya kalau kita travel ni adalah nak naik train dekat Jepun ni. Kadang-kadang kita kena tengok dia punya platform mana. Tadi platform 1 ni platform 2 kan. Ya, apa confusing with tempat ni. Aku pernah datang dengan kawan-kawan apa semua, duit banyak habis dekat salah beli tiket. Lepas tu sudahnya dalam salah beli tiket. Berjalan jauh gila. Dan time tu aku datang waktu winter tau. Berjalan jauh gila sampai pakai kasut kulit. Macam bodoh siut aku time tu. So datanglah dengan orang yang pandai berbahasa Jepun ya. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampiri boleh melakukan. Marathon siap. Baru hari pertama guys. Dia punya berjalan macam apa. この中にどういう進み方、何分ぐらいかかるんですか？15分。大丈夫ですか？10時までですよね。いらなくても全然大丈夫。 Aku gelak ni sebab Nihongo faham dekimasu ka? Dia cakap 15 minit kalau kita nak tengok guidance video tu. Tapi sekarang yelah, kau cakap tapi dah pukul 4 dah. Aku agak-agak je. Boleh translate. Boleh. Sebab tu aku gelak sekali kan. Haze kalau pergi mana-mana negara memang akan suka singgah tempat-tempat macam museum, pusat informasi macam ni lah. So basically tempat yang kita orang singgah ni nama dia Tsunami and Storm Surge Disaster Prevention Station, terletak di Osaka. Kalau korang nak asimilasi dengan banyak budaya setengah negara tu, Haze sarankan korang kena rajinkan kaki tu pergi tempat-tempat informatif yang macam ni. Contohnya, apa yang Haze belajar dekat sini? So basically dia punya dalam ni semua dalam bahasa Jepun. Tapi dia yang bestnya dia ada audio punya dalam version English lah. So kita boleh tengok dia punya ni, and then sampai tu dengar dia punya explanation dalam bahasa Inggeris. Yang paling best lagi kat sini masuk free. So korang tak perlu nak bayar. Datang keluar exit yang kaki 3 minit tu sampai. Walaupun tapi jauh juga lah 3 minit tu. Walaupun free, tapi cara diorang gubah tempat ni, curate tempat ni cantik tau. Disebabkan lokasi geografi Jepun yang berada dalam lingkaran api Pasifik, negara ni amat kerap ditimpa bencana alam, terutamanya tsunami. Sejarah negara ini signifikan dengan beberapa peristiwa bencana yang besar. Contohnya gempa bumi dan juga tsunami terbesar timur Jepun pada tahun 2011. Pada 11 Mac 2011, gempa bumi berskala 9.0 yang merupakan terkuat dalam sejarah Jepun yang direkodkan melanda di pantai timur Laut Honshu,
menyebabkan tsunami besar dengan ombak setinggi 40 meter. Bencana ini mengakibatkan bencana terbesar dalam sejarah Jepun dengan kira-kira 18,500 orang meninggal dunia atau hilang. Tsunami itu juga menyebabkan terjadinya kebocoran loji nuklear Fukushima Daiichi, melepaskan bahan radioaktif ke kawasan sekitarnya. Ni apa ada butang? Butang apa? Okey, so ini dia nak tunjuk macam mana pergerakan laut yang rendah dekat Osaka. So ni start lah. So kita nak start dalam masa 3 minit dia akan berjalan. Dia akan tunjuk lah macam mana. So kita saksikan lah sama-sama. Paras air dia naik situ. Ini Chen Taifu. Ni masa Taifu lah, berlakunya Taifu. Apa yang berlaku? Damn. So kiranya air boleh naik sampai situ. Ini yang pernah berlaku masa Showa, tahun Showa ke-25. Gempa bumi dan tsunami Tohoku pula menunjukkan betapa besarnya kuasa sesebuah kejadian tsunami. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan kehilangan jiwa tapi juga memberi kesan yang teruk kepada infrastruktur negara termasuk rumah, perniagaan, jalan raya dan kereta api, mengakibatkan lebih daripada 450,000 orang terpaksa berpindah dan lebih daripada 15,500 orang meninggal dunia. Basically dia bayangkan tsunami no Takasa. So ketinggian tsunami kalau 2 meter tinggi mana? So ni 2 meter. So kau bayangkan ni. Kalau 3 meter banyak tu 4 meter tinggi tu. So selalunya diorang selalu dapat tinggi 4 meter tu lah. Dekat Osaka pernah berlaku tsunami paling tinggi adalah 3 meter ke atas. 3 meter dan ke atas. So 3 meter ke atas lah. So basically memang tenggelam lah semua orang kalau memang kena. Yelah. Tapi kalau 2 meter sekali pun air dia kuat tau. Aku tinggi ni dalam sungai pun boleh hanyut. Jepun ni dia dekat betul-betul ke atas 3 ke 4 plug. Ya. Ada banyak yang dia cakap tadi, ada banyak. Kesian, nanti aku tunjuk tau. Kesian gila. 1, 2, 3, 4 4 plate tu. Lepas tu Jepun kat situ. Tiba aku rasa risau datang sini. Padahal baru sampai tadi. Padahal baru sampai pagi tadi. Macam boleh tak kita balik? Sebab aku takut. Pendekatan Jepun dalam persediaan dan pengurusan bencana telah berkembang dengan ketara sepanjang tahun, memberi tumpuan kepada meningkatkan sistem amanan awal, membina infrastruktur tembok-tembok ombak dan juga mendidik orang awam tentang persediaan bencana. Walaupun dengan usaha-usaha ini, negara ini terus berhadapan cabaran disebabkan kekerapannya terhadap tsunami dan juga bencana alam lain. Panas tak? Rasa panas tak? Rasa panas tak? Tapi sebenarnya agak suram cepat lah. Oh ya? Patutlah. Kenapa aku beli selimut mahal lah? Baik aku pakai ni je. Ia adalah sebuah macam tempat prevention center ataupun prevention station yang sangat macam pada aku depressing. Bukan depressing, dia macam membuka mata lah. Apa yang aku boleh belajar daripada this whole situation adalah bersyukur daripada sudut kita punya negara ni strategik daripada kawasan tempat-tempat yang mendatangkan bencana alam yang begini. Sebab itu diorang ni lebih progresif dalam apa benda yang diorang buat dan diorang nak cepat-cepat maju. Kau bayangkan 1940-an tu diorang kalah World War II, lepas tu diorang kena hadap macam tu banjir, lepas tu gempa bumi, lepas tu tsunami apa semua. So bangsa yang sentiasa diuji dan diuji berkali-kali, dan aku rasa sebab itulah diorang ni maju sampai sekarang. Lupa pula kan Haze nak kenalkan bandar Osaka ni pada korang. Sorry lah, lepas turun plane tak cukup tidur, baru teringat nak buat intro pasal Osaka. Sebenarnya Osaka ni adalah sebuah bandar dengan sejarah yang kaya yang merentasi 1400 tahun. Muncul sebagai pusat ekonomi disebabkan lokasinya yang strategik di sepanjang lautan dalam Seto. Ia berkembang sebagai gerbang perdagangan dan juga pertukaran budaya, terutamanya semasa agama Buddha diperkenalkan ke Jepun. Okey, sekarang ni kita kat kawasan Dotonbori. So kawasan Dotonbori ni terkenal dengan, nanti kita akan berjalan mencari gambar tu, dia gambar orang yang berlari macam tu. Kita sebenarnya datang sini nak makan semata-mata halal ramen Naniwaya. Ramen yang selalu diorang gunakan tu, broth dia ataupun sup dia buat daripada bahan-bahan ni lah, khinzir dan sebagainya, daging, tulang apa semua daripada tu dibuat jadikan bahan sup tu. Okey, so kita tengok sebab ramai tau nama kita orang dekat bawah tu. Ramai. Kalau kita jadi masuk, makanya bersambunglah footage ini dengan aku makan. Tengok kita sambung ke tak Sap. Jadilah hadapan Haze ni adalah special Nawinara. Special Naritaya Ramen. Namina. Nawitaya. Tu nama dia Naruto kan? Ya, Naruto. Ini sebenarnya kalau orang Malaysia tak tahu, ini adalah fish cake tau sebenarnya. Fish cake cuma ada pewarna lah dalam tu. Okey, so dia bagi special sekali dengan ayam goreng. Tak apa, bismillah, kita makan dulu Dia punya sup dia, sup clear tau. Dia ada spicy, dia ada ni. Rasa dia hampir macam udon tadi. Tapi udon tadi tu macam tak ada rasa macam daging. Ini macam ada rasa daging. Baru aku tahu karakter Naruto tu kenapa dia suka ramen. Sebab memang sedap. Dan dia tak berat pun. Dia tak berat sangat. Lepas tu rasa dia bersih. Rasa dia tak banyak macam benda-benda nonsense tau. Kalau kat Malaysia suka letak MSG, Ajinomoto apa semua. Dia macam tak ada.
Apa yang tertuju tengok Ace makan? Moist gila weh ayam dia. Tak kering ke? Sekarang ni bila kita dah pergi Osaka, datang kat Osaka, benda pertama yang kita cari dan orang sentiasa cari, one of the tourist hotspot adalah ni. So Glico tu adalah jenama yang Pocky yang kita beli Pocky tu kan. Itulah jenama dia. Dan kawasan yang kita orang berada sekarang ni namanya Dotonbori yang terletak di Osaka. Terkenal sebagai kawasan nightlife yang sibuk dengan hiburan. Kawasan ini yang terbentang sepanjang terusan Dotonbori ni mempunyai sejarah yang kaya yang bermula pada tahun 1612 apabila ia dibangunkan asalnya sebagai kawasan teater. Hari ini Dotonbori terkenal dengan nightlife yang hebat diterangi oleh papan tanda besar seperti Glico Running Man yang ikonik dengan pelbagai hidangan kulineri Jepun. Kalau tak datang Dotonbori, tak bergambar dengan Glico Man ni, dia merugikan lah. Satu lagi, nampak tak sebelah kanan dia tu? Cintai. Itu dikatakan dia mengambil inspirasi daripada lagu Siti Nurhaliza. Lah, main hentam. Macam mana lagu dia? Cintailah manapun, tidak berhias pun lah. Cina. Promote filem kat Tebut tau kau ada. Lepas tu jalan-jalan sikit daripada depan tu. Ni dah dia. Dekat sungai Dotonbori ni. Ni dah dia punya tarikan dia. Tarikan Osaka. Kalau kat Melaka ada Jonker Walk, kat sini ada Dotonbori. Okey lah, Haze pun tengah tak cukup tidur ni sebab baru turun flight. So Haze akan akhirkan episod ni pada hari pertama. Tapi dalam episod akan datang, dalam siri Haze pergi Jepun, akan ada banyak gila lagi tempat-tempat Haze akan melawat seperti Istana Osaka yang penuh dengan fakta sejarah dan juga mercu tanda Osaka. Lepas tu kita akan singgah Japan Dakwah Center dan kita akan menyaksikan seorang mualaf Jepun bernikah dengan seorang umat Islam dan ambil tahu juga kenapa orang Jepun ni terkenal dengan bunuh diri. Selepas daripada itu, kita akan merasa sendiri apa maksudnya untuk merasa gempa bumi tu atas mesin simulasi. Sebab kita dekat Malaysia ni tak ada gempa bumi kan? Dan Haze akan tunjukkan korang betapa cantiknya Jepun ni bila kita datang pada musim luruh sambil Haze pakai kimono orang Jepun versi musim sejuk. Handsome tak? Pujilah, cepat pujilah. Dan banyak lagi, so stay tune dan jangan lupa subscribe dan tekan notification button untuk tahu bila next episode akan keluar. Assalamualaikum, bye!